Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan saluran TV1 dan juga berita RTM, saya Ismail Adnan. Dan juga saya Syuhaida Arifin. Terima kasih kerana memilih untuk menonton kami pada pagi ini. Jadi hari ini sebenarnya untuk permulaan, macam biasalah kita nak kongsi kepada anda perkembangan berita-berita yang perlu diberikan tumpuan pada pagi ini, terutamanya di laman Instagram Berita RTM. Kita ikuti perkembangan ini terlebih dahulu. Okey, semalam selepas sahaja selesai majlis perasmian Pedi Madani di Putrajaya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkesempatan untuk terus saja ke di kawasan Terengganu kerana Perdana Menteri dalam perihal ini menzahirkan rasa bangga terhadap Petronas ataupun Petroleum Nasional Berhad dalam mempertahan integriti yang sangat tinggi sejak dahulu sehingga kini. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata prestasi syarikat ataupun institusi itu dilihat mampu memberi pulangan ratusan bilion ringgit kepada negara yang tidak mungkin dapat dicapai sekiranya syarikat itu tidak mengamalkan pengurusan dan tata kelola yang cemerlang. Okey, selain daripada perkembangan ini, kita nak kongsikan kepada anda sedikit di Pulau Pinang di mana ia merupakan insiden bangunan runtuh semalam, di mana operasi ASR telah pun ditamatkan dan sudah pun dikongsikan bahawa 4 dikhawatiri tertimbus telah pun ditemui selamat. Untuk pengetahuan anda semua, baki 4 mangsa yang tertimbus ditemui selamat, kata Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad. Selain daripada itu, pihak polis dan juga JBPM Pulau Pinang juga tidak menjumpai baki mangsa setelah pelbagai strategi diguna pakai untuk mencari mangsa, kerana sebelum ini sewaktu insiden runtuh itu mula-mula berlaku, baki mangsa dikhawatiri tertimbus daripada rasuk-rasuk yang terjatuh itu. Tapi setelah ianya ditamatkan, kesemua mangsa itu tidak ditemui, dan pada pukul 4 petang semalam pihak polis mengesan keempat mangsa telah melarikan diri. Dan tangkapan telah pun dibuat. Baik, itu antara perkongsian berkenaan insiden gudang runtuh seperti yang dilaporkan oleh berita dan juga media tempatan beberapa hari sebelumnya. Dan ini juga berkenaan tentang apa yang berlaku semalam di PICC, persidangan Pedi Madani yang membawa tema pemangkin ekonomi digital negara. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital YB Tuan Fahmi Fadil, yang menyatakan bahawasanya Pedi ataupun Pusat Ekonomi Digital ini pada mulanya menawarkan akses internet secara kolektif di kawasan luar bandar, tetapi kini turut menawarkan perkhidmatan nilai tambah, dan beliau berkata juga perkhidmatan ini merangkumi perkhidmatan kesihatan digital, transaksi tanpa tunai serta perkhidmatan sehenti seperti pembayaran bil dalam talian dan sebagainya. Semalam pada majlis perasmian persidangan Pusat Ekonomi Digital ataupun Pedi 2023, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital telah pun menyampaikan hadiah kepada beberapa kategori, antaranya usahawan Pedi terbaik, wilayah Pedi terbaik dan juga pengurus Pedi terbaik, untuk memastikan agar pusat ekonomi digital itu mampu merealisasikan hasrat kerajaan dalam menjadikan ia sebagai suatu katalis ataupun penggerak dalam konteks ekonomi digital supaya ia diterjemahkan dalam bidang keusahawanan dan juga memperkasa bidang keusahawanan itu sendiri. Jadi tahniah diucapkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atas penganjuran perasmian konvensyen ataupun Pedi atau persidangan Pedi Madani yang membawa tema pemangkin ekonomi digital negara 2023. InsyaAllah. Okey, kalau kita boleh kongsi kat sini, Shopee dan kaki tangan Pedi berjaya mencapai sasaran bagi tahun ini untuk mendigitalisasikan 7,000 usahawan menerusi platform e-dagang. Jadi ini adalah satu, orang kata, usaha yang cukup baik untuk kita memantapkan usahawan kita ke arah dunia digital. Jadi kita harap agar inisiatif ini dapat diteruskan dan juga membantu semua yang terlibat dalam industri digital. Okey, perkembangan berita yang seterusnya pada pagi ini, kita semua sedia maklum bahawa pelancong yang datang daripada negara China dan juga India akan mendapat pengecualian visa untuk bulan 12 ini. Jadi ramai yang menyuarakan kerisauan, ya, sekiranya pengecualian visa ini akan menyebabkan lambakan pelancong daripada China dan juga India,
tetapi dalam masa yang sama aspek keselamatan negara itu tidak akan diabaikan, kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi selain daripada itu, ada sebenarnya bukan sahaja daripada masyarakat warga negara Malaysia, malah ada ahli yang berhormat yang gusar tentang isu keselamatan ini. Jadi ianya sudah pun diberikan jaminan sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara semalam. Dan sebelum ini kerajaan memberikan pengecualian visa selama 30 hari untuk rakyat China dan India ke Malaysia mulai 1 Disember, antara memberikan manifestasi kerjasama strategik antara hubungan dua hala Malaysia China dan juga Malaysia India. Jadi ini antara perkongsian yang boleh kita garap dan juga kita kongsikan bersama dengan anda sebagai permulaan mukadimah kita di Selamat Pagi Malaysia. Banyak lagi perkongsian-perkongsian dan juga beberapa topik yang akan kita kongsikan bersama dengan anda seketika nanti. Ya, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Ya. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Saya, Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Dengan mandat yang ada, tahun ini kita akan mula dengan lebih tegas dan lebih jelas untuk membangunkan ekonomi negara dan keras menghadapi tangan dan rintangan.
Ya, bersua kembali. Setahun Kerajaan Madani ini merupakan antara gagasan dan juga garapan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya menjadikan Madani ataupun aspirasi Madani itu dapat diterjemahkan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Tapi sebelum itu, kami nak bawa anda ke Kelantan FM terlebih dahulu untuk segmen seleksi pagi bersama dengan DJ Liz untuk perkongsian berkenaan dengan JBPM yang siap sedia untuk menghadapi musim hujan di sana. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ismail dan juga Syuhaida di Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk hari ini, seksa pagi hari ini anda bertemankan Liz lah di Konti Kelantan FM. Dan nak ceritalah kan, kalau musim-musim macam ni biasanya kita akan bercerita berkenaan dengan banjir lah. Tapi yang ini lain sikit lah. Liz nak kongsikan berkenaan dengan kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan untuk menghadapi monsun timur laut MTL yang dihadapi di negeri Kelantan untuk ketika inilah, ya. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia meramalkan MTL ataupun musim tengkujuh di negara ini bermula pada 11 November baru-baru inilah, dan telah pun menyebabkan yang mungkin akan berterusan sehingga Mac 2024 yang mana akan menyebabkan 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Dan pada minggu lepas juga saya sempatlah meneruamah pengarah JPPM Kelantan yang setia Tuan Zainal Madasin di konti ini, dan menurut beliau juga JPPM Negeri Kelantan telah pun bersiap sedia daripada pelbagai aspek lah, antaranya membabitkan kesiapsiagaan fizikal dan juga mental anggotanya di setiap daerah. Dan pemantauan lebih kerap juga akan dijalankan di kawasan berpendapatan rendah dan juga memberi nasihatlah kepada penduduk untuk sentiasa berwaspada dan juga mengambil langkah berpindah dengan lebih awal jika keadaan berbahayalah. Dan pada minggu lepas sebenarnya saya sempatlah menemuramah pengarah JPPM Negeri Kelantan iaitu Yang Setia Tuan Zainal Madasin di konti ini, dan menurut beliau JPPM Kelantan telah pun bersiap sedia macam-macam. Okey, dan tambah beliau jugalah JPPM Kelantan turut bersama dengan Jabatan Pengairan dan juga Saliran JPS, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM untuk menghadapi banjir serta berkongsi maklumat dari semasa hingga ke semasa lah. Dan selain itu juga Balai-Balai Bomba Penyelamat BPP yang terbabit dengan 617 kawasan hotspot banjir di seluruh negeri Kelantan ini juga diarahkan untuk memberi laporan harian bagi mengetahuilah keadaan terkini dan juga paras air sungai dari semasa ke semasa. Dan menurut beliau jugalah, ya, beliau turut menasihati kalau ada penduduk-penduduk yang tidak menjadikan banjir ini sebagai salah satu pesta air lah. Kalau kita tengok musim-musim macam ni memang suka sangat kan tengok air banyak nak main air banjir. Jadi kena pastikan banjir ini tidak dijadikan salah satu pesta air dan berseronok hingga mendatangkan bahaya untuk diri sendiri maupun orang awam lah. Dan untuk makluman jugalah, ya, pada Ahad baru-baru ini terdapat kes lemas banjir di Kelantan yang membabitkan seorang bayi lelaki berusia 18 bulan dari Kampung Kenari, Kota Baru. Dan bayi lelaki berusia 18 bulan itu menjadi korban pertama banjir di negeri Kelantan. Dan dikatakan dia bermain di belakang rumah yang digenangi air sehingga selepas hujan di Kampung Kenari dan di Terminal Mas. Okey, baik. Itu antara perkongsian berkenaan dengan situasi terkini lah banjir di Kelantan dan juga kesiapsiagaan JPPM Negeri Kelantan menghadapi monsun timur laut. Baik, kita nak kembali kepada Ismail dan juga Syuhaida di studio Selamat Pagi Malaysia untuk perkembangan seterusnya. Silakan. Okey, baik, terima kasih DJ Liz untuk perkongsian di Kelantan FM bagi segmen seleksi pagi kita hari ini. Okey, seterusnya Syu, sudah pastinya kita akan melihat bagaimanakah pencapaian Kerajaan Madani dan juga setiap portfolio kementerian itu dalam merealisasikan hasrat Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kerja Raya, untuk kita melihat bagaimana pencapaian selepas setahun Kerajaan Madani ditubuhkan. Jadi bersama dengan kita adalah Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya. Apa khabar Datuk Seri? Baik, terima kasih Datuk Seri. Suatu pencapaian
pencapaian yang membanggakan bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat kementerian. Mungkin dalam tempoh setahun ini ada beberapa pembaharuan dan juga kemas kini yang boleh dikongsikan dan juga boleh diwar-warkan kepada masyarakat berkenaan apa yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kejuraya. Ya, sejak setahun sudahlah. Sekarang Kerajaan Perpaduan Kerja Madani dan saya sendiri dilantik sebagai Menteri Kerja Raya dalam masa yang sama. Yang pentingnya apa yang sudah dibuat sebelum ini, saya tak akan tukar buat. I don't reinvent the wheel, kata orang. Cuma dalam setahun ini banyak juga ada peluang dan ruang untuk saya bersama seluruh warga KKR lah buat penambahbaikan. Mesti adanya. Walaupun sudah ada yang terbaik, kita buatlah penambahbaikan ruang dan peluang. Jadi saya mengambil peluang dalam masa setahun ini untuk buat begitu, ya, untuk menambahkan apa yang sudah dilaksanakan. Jadi antara beberapa yang mungkin boleh saya katakan dalam setahun ini pencapaian baharulah ataupun yang kita perkenalkan yang baharu untuk dalam Kerajaan Perpaduan Kerja Madani ini, iaitu yang sangat diketahui sudahlah sejak dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, iaitu kempen Mai Jalan. Dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Ogos, bulan Ogos lalu. Jadi kempen Mai Jalan ini sudah banyak kali lah dalam Dewan Rakyat dan di media, malah semalam pun di Town Hall Sinar. Saya sebut juga, beritakan kempen Mai Jalan ini. Kempen Mai Jalan ini adalah satu kaedah lah kempen advokasi kepada semua stakeholders, pengguna, industri player dalam industri lebuh raya, lembaga lebuh raya Malaysia LLM, dan juga konsesi yang buat kerja-kerja penyelenggaraan, juga kontraktor-kontraktor terlibat, dan pengguna jalan itu sendiri, yang kutipan tol dan sebagainya, semua sistem. Jadi sekarang ada kempen Mai Jalan ini, kita tumpu kepada untuk memberi satu lagi saluran di mana pengguna boleh buat aduan sekiranya dapat melihat ada jalan yang rosak, ada lubang jalan dan sebagainya, memudahkan. Dan ini lebih daripada itu, sebab apabila kita sekarang sudah mendapat sekarang pagi ini yang terkini saya diberitahu 5,000 sudah aduan. Kemarin hanya 4,000 lebih. Sehari ini 5,000 aduan telah kita terima sejak dilancarkan kempen Mai Jalan. Dan aduan begini bukan sekadar untuk memberitahu supaya kita kerahkan kerja untuk buat kerja-kerja perbaiki jalan. Jadi saya nampak sistem ini akan kita gunakan untuk kita mengumpul maklumat-maklumat, jadi satu data bank nanti, master data bank untuk jalan ini. Mengapa saya kata begitu? Sebab saya nampak ini boleh kita manfaatkan nanti. Kita dah buat analisa kepada aduan tu. Misalnya dalam keseluruhan 5,000 tu 27% saja yang berkaitan dengan jalan-jalan persekutuan yang dalam seliaan KKR, Kementerian Kerja Raya Malaysia ataupun JKR Malaysia. Lebih besar lagi bilangannya ataupun peratusannya melibatkan kejadian kerosakan jalan itu atau perubahan jalan itu di jalan seliaan kerajaan negeri dan JKR negeri. Ada bedalah JKR Malaysia, JKR negeri. Dan juga dalam kawasan PBT, DBKL misalnya, Majlis Pembedaran yang lain. Jadi dengan ada data sebegini ataupun maklumat sebegini, sudah tentunya ia akan membantu kita dalam, pernah saya katakan, mungkin apabila kita menuntut dana nanti dalam bajet dari setahun ke setahun, ataupun di peringkat negeri ataupun bajet di peringkat PBT,
Lebih-lebih lagi di bajet di peringkat kami di KKR. Data itu akan digunakan. Data itu akan kita gunakan untuk kita jelaskan dan kita yakinkan kepada Kementerian Keuangan nanti ini keperluan kami dari segi dana sebab ini yang berlaku. Itu hebatnya lah saya harapkan pada Majalah ini. Ya. Selain daripada itu juga antara satu lagi inisiatif yang cukup diberikan perhatian oleh rakyat Malaysia adalah berkenaan dengan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka. Datuk Seri, ini adalah satu inisiatif yang cukup baik sekali. Inisiatif ini bermula mungkin sebelum saya masuk ke kementerian ini. Tapi apabila saya masuk ke kementerian ini, saya pertingkatkan usaha kita untuk kita percepatkan kerja-kerja awal mulanya, proof of concept dan sebagainya, dan kita dah beberapa tol sekarang dah memberi perkhidmatan ini. Mengapa ini penting? Kerana selama ini aduan daripada pengguna jalan raya kerana selalunya kesesakan tol di plaza tol kerana hanya tertumpu kepada kegunaan satu kaedah saja, touch and go saja, ataupun kemudian ada RFID. Jadi kalaulah pemandu tu dia hanya ada kad touch and go, tapi tiba-tiba tu mungkin tak ada dana, tak ada cukup dalam akaun tu, ataupun masalah lain dengan kad dia, dia terpaksa kena berundur, bukan ada top up sekarang, jadi jam lah. Jadi bila kita ada open payment system, maknanya sekarang sistem pembayaran tu menerima kad-kad lain, kredit card, debit card dan sebagainya. Jadi ini memberi option yang lagi luas lah cara pembayaran. Ramai yang menyambut baik dan menerima baik respon yang telah diberikan dan juga mengguna pakai sistem pembayaran terbuka pada ketika ini. Cuma Yang Berhormat Datuk Seri, saya ingin mengambil perhatian Yang Berhormat Datuk Seri berkenaan tentang peruntukan lebih daripada 2 bilion ringgit kepada KKR dalam penyelenggaraan aset, dan juga difahamkan 300 juta ringgit diperuntukkan kepada kontraktor kecil Bumi Putra dalam kategori G1 hingga G4. Maka ini antara perkara yang dikatakan sebagai way forward atau moving forward kepada KKR. Jadi apakah perkara ini boleh menggambarkan satu lagi titik pembaruan dan juga penerusan kepada agenda madani di bawah lempayung Kementerian Kejuraya? Ya, saya berterima kasihlah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan, sebab di dalam bajet yang diluluskan untuk KKR, Kementerian Kejuraya melalui KKR, peruntukan 300 juta ringgit yang khusus akan memanfaatkan golongan G1 ke G4 kontraktor yang sebelum ini mengadu mereka agak kekurangan peluang kerana dana untuk kerja-kerja yang mana mereka boleh buat ni kurang. Jadi oleh kerana satu ketika pada awal tahun saya pergi ke Kota Baru di Kelantan, ditemui oleh satu kumpulan mereka ini G1 G4. Dia berbincang dengan saya dan mereka mohonlah katakan idea daripada mereka. Jadi saya bincang dengan pegawai kata boleh kita cuba angkat permohonan ini apabila kita berbincang untuk mendapat bajet untuk tahun 2024 ni. Ini beberapa bulan sudahlah. Dan dia urus bersama KSP itu kewangan dan sebagainya. Jadi kita dapat yakinkan keperluan ini untuk kita memberi peluang kepada G1 G4 dan syukurlah terima kasihlah kerana kita didengar. Jadi ini mungkin membanggakan golongan G1 G4 ini. Jadi ada kaedahnya, SOP tertentu 300 juta tu mungkin tidak dapat menampung permintaan semua, tapi sekurang-kurangnya mereka akan dapat. Jadi ada cara-cara untuk cabut undi, melalui cabut undi dan sebagainya. Setahun ini apa antara halangan yang perlu dilalui oleh KKR sendiri untuk memastikan agar inisiatif-inisiatif yang direncanakan boleh disalurkan, boleh disampaikan, boleh dirasai kepada masyarakat Malaysia?
kekangan kita memang keuangan, tapi keuangan sudah ditentukan dalam bajet. Cuma sekarang terletak atas kami sendirilah untuk kita melaksana dengan terbaik. Ya, now is the implementation. Ya, sebab dana bajet ni dah ditentukan. Ya, saya tak boleh selama-lamanya mengata ini dana tak mencukupi, dana tak mencukupi. Yang sudah ditentukan kita terimalah. Jadi sekarang kita akan tumpukan bagaimana kita melaksanakannya dengan cara terbaik. Memang ada masalah, tak ada mana pun yang tak ada masalah. Tapi saya berharap sangat dengan pengalaman dan jurutera daerah kita, mereka yang semua yang terlibat dalam pelaksanaan projek-projek ini akan meneruskan yang terbaiklah. Jadi satu lagi yang penting berkenaan dengan bajet dan keberkesanan JKR nanti di kalangan rakyat, iaitu tahun 2023 ini kita mampu bagikan setiap jurutera daerah RM100,000 untuk kerja-kerja kecil yang boleh disegerakan. Maknanya kalau ada perlu kerja-kerja itu mungkin menggunakan dana RM5,000, RM10,000, ya, untuk kerja-kerja kecil, tapi penting untuk kita memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna di jalan. Mereka dengan segera boleh gunakan duit ni. Tak perlu tunggu diluluskan di peringkat di ibu pejabat. Jadi oleh kerana kita mencapai yang terbaik kita dapati, jadi kami pohon untuk bajet ini. Dan saya sekali lagi terima kasihlah kerana diluluskan sekarang tahun 2024 nanti dengan bajet yang diluluskan ini kita mampu untuk mengagihkan RM200,000 untuk setiap jurutera daerah. Makna dia kita boleh pertingkatkan dalam kaedah ini. Ini akan memberi manfaat kepada pengguna jalan kita. Aspek kesegeraan itu diutamakan. Betul. Supaya dalam perihal ini ia dapat dinikmati oleh rakyat di peringkat akar umbi dalam aspek infrastruktur dan juga penambahbaikan jalan dan sebagainya. Datuk Seri, kita juga tertarik kerana alang-alang kita akan menyambut setahun pemerintahan Kerajaan Madani. Akan dilaksanakan juga program setahun Kerajaan Madani di Bukit Jalil nanti. Jadi mungkin pihak KKR juga akan turut terlibat serta, dan apa yang akan dikongsikan dan juga diraikan oleh pihak KKR di Reruai yang akan dibuka oleh KKR nanti. Memang sebagai kementerian dalam Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ini kita dilibatkan. Jadi saya difahamkan kita akan ada Reruai lah, booth untuk kita pamerkan. Bukan sekadar apa pencapaian kita dalam setahun ini. Itu memang kita pamerkan supaya rakyat atau pengunjung tahulah apa kita telah buat. Tapi yang penting juga kita pamerkan bagaimana going forward. Maksud saya mengadaptasi kepada teknologi baru dan digital teknologi. Sebab di KKR, Kementerian Kerjaya Raya ini, JKR, kita ada CIDB, Construction Industry Development Board. CIDB ini satu daripada objektif dan tugasnya adalah untuk memastikan industri pembinaan di negara kita ini tidak ketinggalan dalam erti kata kegunaan teknologi dan digital. Jadi saya banggalah kerana saya telah dijemput untuk merasmikan beberapa event yang dianjurkan oleh mereka, dan di mana ada expo, exhibition, juga pameran di mana kita diberi peluang untuk melihat sendiri dengan apa yang dipamer, macam teknologi baru daripada negara asing, negara Eropah, negara Amerika Syarikat, negara Jepun, negara China pun ada, di mana mungkin jentera itu belum ada di pasaran kita, tapi sudah digunakan pakai di negara lain. Jadi itu meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Memang ini kalau kita tak buat, kita akan ketinggalan dan kita tidak dapat mengatasi masalah. Yang satu yang sangat-sangat penting, kalau kita tidak mengadaptasi digitalization dan teknologi, kita akan terus bergantung kepada pekerja. Pekerja yang lagi bermasalah adalah kita bergantung sangat kepada pekerja asing. Jadi kita tahulah kalau kita bergantung kepada
pekerja buruh dan pekerja asing, kita tidak akan dapat mencapai efisiensi yang terbaik dan juga mungkin kita akan terjejas daripada industri ini kerana kos dan macam-macam kos, social costnya, economic costnya dan sebagainya. Sebab itu penting kita beralih, kita adaptasikan, kita menggunakan supaya kita dapat mempertingkatkan efisiensi dalam kerja-kerja pembinaan kita. Ini CIDB di bawah Kementerian Kebajikan Raya juga. Ya. Sekarang ini kalau Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana tahap digitalisasi Kementerian Kerja Raya KKR sepanjang setahun berada di bawah tapak pemerintahan. Ada beberapa program kita terlibat dan bukan sekadar di tanah air kita, malah kita dapat anugerah, beberapa anugerah juga daripada event di luar negara di mana JKR ini telah dinobatkan sebagai champion dalam beberapa bidang. Kita dapat award tu, ya, di mana maknanya usaha kita mengadaptasi teknologi ini baik, ya, dan dalam arah yang betul lah. Ya. Datuk Seri, kita teringat apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan fokus kepada penambahbaikan klinik dan juga sekolah-sekolah dakwah. Dan ini juga mungkin secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan Kementerian Kerja Raya juga dalam konteks untuk memastikan agar pembinaan itu bertepatan dengan penjadualannya, berada dalam suatu situasi yang tepat dan juga tangkas. Jadi model IBS yang digunakan dan juga akan turut diterangkan sewaktu pembukaan reruai di Bukit Jalil nanti. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri berkenaan pembinaan bangunan bersandarkan kepada model ataupun teknologi IBS ini? Ya, teknologi ini bagus, ya, tapi efektifnessnya, keberkesanannya bukan di semua tempat lah, ya, kerana faktor kos. Misalnya, kalaulah sesuatu projek itu lokasinya jauh di pedalaman, pengangkutan ataupun logistik itu sukar. Jadi kita tak boleh gunakan IBS ni sebab pengangkutan. Ya. Jadi kalau dia di kawasan yang mudah dalam segi logistik, memang ada kelebihan dari segi kos dia, ekonomi, viability dia memang ada. Jadi itu ada kelebihan dan kerja-kerja menggunakan tu boleh dipercepatkan dan sebagainya, lebih efisien, teratur dan sebagainya. Sebab itu IBS ni ada kelebihan lah. Cuma dia kalau kita nak bagi sekolah di pedalaman, mungkin kita tak boleh menggunakan 100% ataupun lebih IBS ni. Kita masih menggunakan secara konvensional sebab terhadlah dari segi logistiknya. Dan untuk melaksanakan sebarang pembinaan pengangkutan infrastruktur dan pembinaan itu perlukan kerjasama daripada kerajaan negeri, PBT. Jadi apa harapan daripada Datuk Seri sendiri agar ialah kolaborasi kerja antara peringkat persekutuan negeri dan juga daerah ini sentiasa ampuh supaya rakyat dapat menikmati segala pembinaan infrastruktur ini dengan lebih pantas? Memang betul, ya, itu perlu sangat kerjasama ini. Sebab usaha untuk merapatkan untuk kita bekerjasama ini bukan perkara barulah. Menteri-menteri sebelum saya memang usahakan ini supaya senantiasa kita don't work in a silo, kata orang, dengan berasing dan sebagainya. Kita seharusnya berkoordinasi dan membeli tenaga kita. Ini saya teruskan dan saya pertingkatkan. Sebenarnya saya dah bincang dengan pegawai saya untuk tahun depan, ya, 2024 saya akan fokus kepada itu. Kita boleh berurus engage with the kerja-kerja negeri, mai jalan ni. Kita nak dapatkan mereka bersama, come on board, kata, sebab yang melibatkan mereka. Selain itu memang untuk kita mempertingkatkan efisiensi kerja kita. Misal katanya apabila diluluskan sebuah projek, dan projek itu besar, projek hospital ke, sekolah ke, jalan ke, projek yang memerlukan lokasi tapak. Tapi tapak tu hal dia tanah. Tanah tu jatuh di bidang kuasa kerajaan negeri. Selalunya projek kadang-kadang bertahun-tahun tidak dapat take off kerana masalah tanah, lokasi. Sebab itu kita perlu juga buat sesuatu yang supaya kita kurangkan birokrasi, kurangkan kerenah-kerenah yang boleh menyukarkan kita melaksanakan projek itu ataupun kita melewatkan projek itu. Sebab itu penting sangat kerajaan negeri
dan kerajaan pusat bersama dan juga PBT. Ya. Secara kesimpulan Datuk Seri, National Construction Policy pada 2030 apa di pihak KKR akan terus komited dalam merealisasikan usaha dan hasratnya itu? Memang kita berpandu kepada National Construction Policy itu bersama dengan ada polisi-polisi yang lain dia kena diselaraskan, koordinasikan sebab objektifnya akhir-akhirnya adalah untuk kita membangunkan negara kita terbaik. Okey, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami setahun pemerintahan Kerajaan Madani, setahun juga dalam melihat Yang Berhormat Datuk Seri menerajui Kementerian Kerja Raya. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Sudah pasti kita akan melihat progresnya dari semasa ke semasa bagaimana di setiap kementerian pencapaian dan juga penilaian kepada Kerajaan Madani akan dapat dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kerja Raya kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Jangan lupa sama-sama hadirkan diri anda pada 8 hingga 10 Disember nanti di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil untuk ikuti reruai pihak KKR, Kementerian Kerja Raya. Ada banyak sebenarnya perkara yang sudah pun direncanakan untuk anda semua. Terima kasih Datuk Seri. Kita nak berjeda seketika dan kita nak ke Johor kerana Syu difahamkan di Johor ada cerita berkenaan inovasi batik ala baru seperti mana yang kita kenakan pada hari ini. Maka batik ini sudah dijadikan suatu aspek pemakaian dan juga citra budaya kita sebagai masyarakat Malaysia. Jadi ayo sama-sama kita saksikan batik. Silakan Johor. Batik bukanlah sesuatu yang asing di Malaysia. Meskipun beralih zaman, ia masih kekal relevan. Inovasi terhadap batik semakin meluas. Jika dulu, batik dihasilkan di atas kain tetapi kini bertukar ke medium baharu lebih moden namun tidak meminggirkan elemen aslinya. Seni batik ketika ini berdepan dengan pelbagai evolusi dan pada era alaf baharu ini, evolusi demi evolusi dilakukan untuk menghasilkan produk batik yang berkualiti tinggi. Jom kita saksikan bagaimana batik berinovasi alaf baru ini dihasilkan. Pengurus Anugerah Kraft Galeria Halida Akila Nasis berkata, kini hanya 2 peralatan asas digunakan sekaligus menjimatkan kos dan masa. Penghasilannya tetap segar dengan elemen batik dan bermutu tinggi. Okey, keunikan batik ala baru ni, kita tidak lagi terikat kepada penggunaan lilin dan juga canting, di mana kita menggunakan bahan asas utama iaitu spray dan juga akrilik. Di situ kita tidak ketepikan ciri-ciri batik yang asas, iaitu kita ada tone warna, kita ada pengasingan warna dan kita juga ada membuat corak-corak motif flora dan juga fauna. Batik inovasi alaf baharu ini juga lebih sesuai untuk dijadikan cenderamata dan produk hiasan dinding. Okey, dahulunya orang sebut batik canting tertumpu kepada fabrik, tetapi batik ala baru ni kita ketengahkan dengan produk-produk yang lebih inovatif dan juga kreatif seperti produk batik ala baru ni kita boleh buat trofi, plug, hiasan dinding, ni yang kata kitchen, jam dinding, trofi dan macam-macam lagi. Karya seni batik menggunakan teknologi semakin mendapat permintaan tinggi dan pastinya pengusaha batik berinovasi alaf baharu ini perlu menjadi lebih kreatif untuk memastikan batik Malaysia terus kekal relevan. Nurmaisara Ahmad Fauzi, RTM. Ya, kita bersua kembali. Bagi pencinta buku ataupun mereka yang meluangkan masa, sementara kita juga akan menghampiri cuti persekolahan ataupun musim cuti persekolahan, suatu acara yang kita ingin war-warkan bersama dengan anda dan sudah pastinya membaca adalah memperkasa budaya ilmu dan kita perlu terapkan budaya membaca ini dalam kalangan anak-anak belia dan juga anak-anak muda pada ketika ini. Jadi kita ingin mengajak anda untuk ke Pusat Convention MBSA di Shah Alam kerana kita akan melangsungkan dan juga
juga akan berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023. Untuk bercakap lanjut dan juga untuk mewawarkan dan mempromosi Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023, bersama dengan saya adalah Tuan Zafrullah Aris yang juga merupakan pengarah Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 dan Puan Nur Cempawan Mat Abu dari bahagian promosi dan publicity Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi. Sihat, alhamdulillah. Saya teruja sebenarnya bila saya menggunakan perkataan mewar-warkan ini kerana kita perlu mewar-warkan membaca dan buku ini sebagai satu budaya, kerana apalah nilainya wang kalau nak dibandingkan dengan buku dan juga ilmu. Setuju. Mungkin Tuan Zafrul boleh ceritakan kali ini untuk Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 apa yang akan dinikmati dan menariknya di Shah Alam nanti. Baik, terima kasih saudara Ismail. Untuk makluman para penonton, selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Pesta Buku Antarabangsa Selangor atau lebih dikenali sebagai Selangor International Book Fair 2023 merupakan anjuran Kerajaan Negeri Selangor diurustiakan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Yang mana kita akan bermula pada 1 hingga 10 Disember 2023 ini. Kita akan mula besok bertempat di Pusat Convention MBSA Shah Alam Seksyen 13. Sudah pasti program yang dinanti-nantikan saban tahun oleh penggemar dan pencinta buku ini menjadikan program ini sebagai program utama kerajaan negeri dalam banyak-banyak inisiatif. Ini antara yang ditunggu-tunggu bukan sahaja dalam negeri, untuk rakyat negeri Selangor, malahan keluar daripada negeri Selangor. Pada tahun lepas kita terima antaranya mereka-mereka yang dari Sabah, Sarawak, Johor dan juga termasuk dari luar negara sendiri yang hadir berkunjung ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Okey, difahamkan tahun ini masuk tahun ke-17 17 tahun. Kalau tidak silap saya, lebih hampir 2 dekad ini penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023. Kali ini lokasinya di Dewan Convention MBSA. Betul. Jadi mengapa memilih lokasi itu dan mungkin berapa booth atau reruai yang akan dibuka sepanjang 1 hingga 10 Disember nanti, Puan? Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia menjemput kami untuk mewakilkan promosikan Pesta Buku Antarabangsa Selangor pada tahun ini. Okey, untuk pengetahuan penonton-penonton semua, tahun ini adalah merupakan penganjuran tahun yang ke-17 tahun dan tahun kedua bagi penganjuran di peringkat antarabangsa. Okey, kalau kita lihat balik pada sejarah pada 2006, kita bermulanya Pesta Buku di PKNS dan kita berpindah ke Pusat Convention Shah Alam dan kita berpindah sekali lagi untuk memberi kelainan, memberi sedikit intipati baru kepada pengunjung-pengunjung dan peminat-peminat buku supaya situasi berbeza yang kita menganjurkan di peringkat antarabangsa tu. Maknanya tahun ini lebih meriah. Lebih meriah, insya-Allah. Lebih besar. Lokasinya pun lebih menarik. Dengan berbagai aktiviti yang kita sediakanlah. Insya-Allah. Senang akses, insya-Allah. Sebab nampak pada tepi highway federal tu kan. Antara aktivitinya yang akan diserikan sepanjang 1 hingga 10 Disember ini tidak hanya akan ada berlakunya penjualan buku, kerana akan banyak aktiviti yang dilakukan oleh pempamer di reruai-reruai dan sebagainya. Boleh dikongsikan? Boleh. Saudara Ismail, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton kita, pada kali ini kita memilih Indonesia sebagai negara fokus. Kita menerima penglibatan pempamer luar negara, antaranya China dan juga Arab Saudi, selain daripada Indonesia sebagai negara fokus. Sudah pasti kita membawa khas mereka dari luar negara ini, antaranya pempengaruh yang boleh dikatakan trending juga di Indonesia, iaitu seorang penulis buku, saudari Asma Nadia. Kalau kita ingat dulu beliau pernah menulis karya Syurga Yang Tak Dirindukan dan kemudian diadaptasi menjadi filem. Kali ini beliau hadir ke Pusat Convention MBSA Shah Alam ini untuk memeriahkan lagi Pesta Buku Antarabangsa Selangor untuk mengupas dan berkongsi bersama peminat beliau dengan turut sama membawa promosi judul filem terbaru, iaitu karya Jomblo Fisabilillah. Untuk akan datang. Yes, akan datang. Bila tarikhnya itu? Di Indonesia sudah mula ditayangkan. Dan membawa penulisnya itu, kita bawa penulis itu ke sini dan kita mendapat hak eksklusif untuk menayangkan di sempena
Pesta Buku kali ini. Jomblo Fisabilillah ini bersama dengan penulis, dan insyaAllah kita akan membedah karya ini dengan penulisnya sendiri, dan mudah-mudahan peminat dan penggemar karya agung ini dapat sama-samalah bersama dengan saudari Asma Nadia untuk bertemu rapat, bersua muka dengan beliau, sebab kita tahu beliau daripada Indonesia, bukan senang kita bawa dia. Bahkan kita cuba pujuk dia dan kita berjaya bawa beliau ke sini. Dan untuk makluman pengunjung juga, antara tarikan juga peserta daripada antarabangsa pada tahun ini ialah pada besok jam 10.30 pagi kita membawa Ustaz Nokman Alihan eksklusif di Selangor International Book Fair 2023. Okey. Ramai pempengaruh dan juga penulis-penulis buku yang berstatus selebriti, ya, kerana penulis buku ketika ini juga popular dalam kalangan pembaca dan juga masyarakat. Yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga akan turut hadir untuk sudah pasti. Untuk makluman penonton, pada besok hari juga majlis perasmian Selangor International Book Fair 2023 ini akan dirasmikan oleh Duli Yang Mamulia Tuanku Sultan Selangor, diiringi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Apa signifikannya Datuk Menteri Besar? Pada 3 tahun lepas, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari Datuk Menteri Besar menyarankan kepada pihak Urustia, iaitu Pemberdayaan Masyarakat Awam Selangor, untuk mengangkat Pesta Buku Selangor daripada Pesta Buku Selangor biasa ke peringkat antarabangsa. Dan kita berjaya merealisasikan pada tahun lepas penganjuran peringkat antarabangsa yang pertama, dan kali ini yang kali kedua. Alhamdulillah, merupakan aspirasi daripada Datuk Menteri Besar sendiri. Dan mudah-mudahan kita mempunyai impian yang lebih besar menganjurkan Pesta Buku peringkat Nusantara pula. Mudah-mudahan, moga doakan, dan kita berharap juga agar rakyat khususnya mendoakan kejayaan untuk penganjuran Pesta Buku kali ini, dan kita boleh mengangkat martabat keilmuan ni bagi menelusuri ilmu, dunia ilmu tanpa sepadan. Okey. Puan, berapa ramai pempamer yang akan menyertai, dan mungkin kita nak tahu bilangan reruai, apakah ia terkategori dalam beberapa genre, dan penerbit-penerbit utama yang selalu menjadi siulan pembaca yang akan turut bersama dengan. Alhamdulillah, pada tahun ini ada sikit peningkatan. Kita ada lebih kurang reruai 354 dengan jumlah pempamer 255 lah, dan termasuk 12 food truck yang kita bawakan untuk di SIBF pada kali ini. So saya nak ceritakan sikit pasal aktiviti yang menarik pada kita akan bawakan. Kita teruskan juga dengan program iaitu Hati dan Minda Sastrawan, yang merupakan siri yang kelima yang kita bawakan pelbagai ramai karyawan-karyawan dan juga sastrawan yang kita programkan, kita jalankan setiap hari bersama dengan karyawan dan karyawani. Dan kita ada juga special daripada Dr. Rajaswari, iaitu pemusi bahasa Melayu yang berbahasa India. Ini sangat special yang kita bawakan khas ke SIBF pada kali ini. Dan selain itu, kita ada juga pertandingan-pertandingan di peringkat akhir, peringkat sekolah rendah dan juga menengah. Dan kita ada pertandingan catur, kita ada libasan gasing, dan semua aktiviti yang kita rancangkan sepanjang 10 hari penganjuran SIBF pada kali ini, bermula daripada peringkat kanak-kanak dan sehingga peringkat dewasa. Okey. Apa perlu mendaftar melalui QR code dan sebagainya kalau untuk peringkat di pertandingan memang kita dah ada, kita bawakan di peringkat akhir je lah. Kalau yang aktiviti-aktiviti biasa kita jalankan sepanjang 10 hari, boleh datang beramai-ramai daripada pagi hingga ke petang. So perjalanan program kita tu memang semua aktiviti yang kita lanjutkan telah pun akan dimuat naik di kami punya social media, IG dan juga Facebook lah. Di selangor.sibf.my www.sibf.my. Tuan Zafrul, selalunya kan yang berkunjung ke Pesta Buku ni akan tanya apa adanya harga runtuh ataupun harga yang lebih murah daripada kebiasaan, ya. Kalau itu mungkin fokus yang kebiasaannya pengunjung-pengunjung hadir untuk ke Pesta Buku. Jadi mungkin penawaran-penawaran harga menarik untuk buku-buku yang akan ditawarkan dan juga dijual. Sudah pasti, Saudara Ismail. Sebab Pesta Buku ni bukan sahaja dinantikan oleh penggemar ataupun pengunjung-pengunjung, tapi juga di kalangan pempamer sendiri. Mereka merasakan program ini besar, pengunjungnya datang daripada merata tempat, sudah pasti mereka menawarkan tawaran-tawaran diskaun yang sangat hebat dan rebate-rebate istimewa. Sebagai tambahan, adun
dan ahli parlimen di negeri Selangor sendiri menawarkan voucher buku percuma. Ini antara tarikan dan memberi galakan kepada pengunjung untuk datang dan membeli belah bersempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Tapi syaratnya mesti pengundi di kawasan itu, bukan? Tidak semestinya. Okey. Kita tak ada letakkan syarat demikian. Kita hanya offer kepada ahli parlimen dan juga ADUN untuk mereka menaja voucher buku. Dan siapa-siapa yang mereka boleh berikan, khususnya mereka yang kurang kemampuan di kalangan B40 di kawasan mereka, pelajar di peringkat menengah rendah ataupun di peringkat IPT, untuk mereka membeli makalah yang ada, yang sesuai dengan mereka, yang diperlukan mereka sepanjang Pesta Buku ini. Saya kira ramai yang akan berkunjung. Pasti berkali ganda ramai kerana musim convocation sekarang ini di Shah Alam agak sesak trafiknya di sana. Jadi sekali lagi Tuan Zafrul mungkin boleh sama-sama mengajak pencinta-pencinta buku ataupun mereka yang ingin menambah koleksi buku anda untuk hadir beramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023. Ya, untuk penonton-penonton pada pagi ini sudah pasti tema yang diangkat oleh Pesta Buku Antarabangsa Selangor inilah menghubungkan hati dan minda. Kita ingin menyatakan hasrat kita menggabungkan, mengangkat tema perpaduan bersama same wavelength demi kemaslahatan terbanyak untuk rakyat Malaysia. Sudah pasti ilmu dan buku ini menjadi teras untuk kita mencapai kepada kemuncak aspirasi terbesar bagi memajukan negara kita. Sudah pasti melalui Pesta Buku ini ekonomi kita bertambah berkembang, masyarakat kita bertambah cakna dan cerdik, dan kadar literasi di negara kita turut meningkat, dan sudah pasti kita dapat mencapai dan mengembangkan negara kita ke arah yang lebih baik. So jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan datang beramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor ataupun Selangor International Book Fair di Pusat Convention MBSA Shah Alam, bermula pada esok dan akan berakhir pada 10 Disember 2023, dan sudah pasti apa yang boleh dijanjikan, pelbagai aktiviti dan produk yang menarik, antaranya daripada pempamer buku dan juga penggiat usahawan-usahawan kecil. Mari sokong dan kita mengangkat ekonomi kita ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Dia betul-betul bersebelahan Lebuh Raya Persekutuan itu. Betul. Boleh nampak kalau dari Seksyen 7 itu. Okey, Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya. Terima kasih Tuan Zafrul, terima kasih Puan Nur kerana bersama dengan kami Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 di MBSA Convention Center. Ya, baik. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita nak ke cerita pagi Selangor. Ini ke Selangor juga berkenaan Taman Haiwan Husin Fauzi. Pelapornya Zanariah Zainal Abidin ada laporannya untuk bercerita berkenaan Taman Haiwan ini. Apakah antara perkongsiannya? Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Saya ketika ini berada di Taman Botani Negara Shah Alam, di mana di sini terdapatnya Taman Haiwan yang merupakan destinasi menarik di Taman Botani ini. Untuk itu kita terus saja bersama dengan pengurusnya, iaitu Encik Muhammad Husin Muhammad Fauzi. Silakan Encik Husin. Selamat pagi Encik Husin. Selamat pagi. Okey Encik Husin, mengenai Taman Haiwan ini, berapa keluasan Taman Haiwan ini? Keluasan yang kita operasikan untuk Taman Haiwan ni 2 ekar lebih lah. Antara spesies yang terdapat di Taman Haiwan ini? Kita kat sini kita bawa datang ada yang haiwan kecil, ada yang besar. Yang besar ni antaranya kita ada kuda, kita ada unta, kita ada alpaka, jenis-jenis itik, jenis swan, adalah pelbagai jenis haiwan yang kita adakan kat sini. So apa yang menarik, apa yang bakal dijanjikan kepada pengunjung di Taman Haiwan yang terletak di Taman Botani ini? Okey, yang pastinya haiwan yang ada di sini kita boleh kata kesemuanya, hampir kesemuanya jinak. Yang kalau tak jinak tu maknanya yang baru sampailah. Dan di sini kita cuba bawakan konsep petting. Makna kita pengunjung akan dekat dengan haiwan, haiwan dia pun dekat dengan kita. Selain boleh feeding mereka, kita boleh bergambar dengan diorang, kita boleh berselfie, boleh masuk ke dalam kandang mereka pun boleh. InsyaAllah. Antara haiwan-haiwan yang menarik perhatian setakat ini, pengunjung yang hadir di sini? Okey, setakat ni boleh kata semua haiwan mereka akan pergi dan tengoklah. Cuma ada 2 haiwan setakat ni yang jinak dan pengunjung akan lebih dekat dengan mereka lah. Salah satunya adalah alpaka. Alpaka ni sebab orang jarang tengok. Kemudian ditambah pula dengan dia ni yang jinak, jadi orang masuk kandang boleh bergambar. Dan yang keduanya ni lah donkey. Donkey ni jarang ada.
Kemudian specialnya dia sebab dia kategori kerdil, miniature, dan dia pun ramah. Orang boleh duduk tepi dia, boleh bergambar tepi dia, dan ini menjadi tarikan lah kepada pengunjung, khususnya kanak-kanak. So pastinya Cik Hussein datang ke sini, pengunjung yang datang ke sini tak rugi datang sini kan? Ya, datang selain saya nak sebut, tuan-tuan yang masih belum masuk ke alami hutan yang original hutan, datanglah ke Taman Botani ini. Bukan hebatnya Taman Botani ini bukan sebab ada taman haiwan, tapi memang kita yang cintakan, yang suka suasana hutan, udara yang segar, datang ke Taman Botani ini. InsyaAllah tak akan menyesal. Dan bukan sahaja ada taman haiwan, dari sudut pemandangan yang cantik dan pelbagai aktiviti. Kita ada menunggang kuda, kita ada berkayak, kita ada lagi pelbagai aktiviti yang disediakan di Taman Botani ini. Jadi yang sekitar Shah Alam, Subang dan area Shah Alam ni kita ajak untuk datang dan rasai apa kita nak sebut, kenyamanan hutan semula jadi. Tengok pokok hutan, tengok hidupan semula jadi. Jadi datanglah ke Taman Botani ini, bawa seramai mungkin untuk tengok suasana yang original, bukan main-main. Ni yang betul-betul original punya. InsyaAllah. Okey, Cik Hussein, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu cerita pagi untuk negeri Selangor. Kepada orang Shah Alam, kepada orang Selangor, jangan lupa datang ke Taman Haiwan di Taman Botani Negara Shah Alam ini kerana tak rugi sebenarnya, berbaloi. Kembali bersama rakan setugas, silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Zanaria Zainal Abidin kerana berkongsi satu lokasi cukup menarik sekali untuk terutama ibu bapa membawa anak-anak mereka berhujung minggu dan juga beristirahat bersama dengan keluarga. Okey, itu untuk mereka yang mempunyai anak-anak kecil. Tapi untuk slot yang seterusnya ini, kita berikan sedikit pengkhususan kepada golongan wanita. Kenapa sebenarnya? Sebab kita nak bercakap berkenaan dengan pameran rahsia kebaya. Jadi lanjut berkenaan dengan pameran ini, kita bersama dengan Yang Mulia Tengku Intan Rahimah Tengku Mat Saman, Pengarah Museum Tekstil Negara Jabatan Museum Malaysia, ataupun lebih saya kira sebagai Ku Intan lah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ku Intan. Waalaikumsalam. Okey, baik. Pameran rahsia kebaya sebenarnya sedang dilaksanakan. Sudah pun bermula sebenarnya pada bulan lepas, iaitu Oktober lalu. Tapi untuk kita memberikan mukadimah kepada penulis Sahabat Pagi Malaysia pada hari ini, mungkin sedikit pengenalan berkenaan dengan pameran rahsia kebaya ini. Okay. So terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami untuk slot pada pagi ini. Jadi pameran rahsia kebaya telah pun dibuka untuk lawatan pengunjung-pengunjung pada 19 Oktober 2023 yang lalu, dan ianya telah pun dirasmikan oleh Yang Duli-Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor pada 25 Oktober yang lalu, dan pameran ini akan berlangsung sehingga 31 Disember. Maknanya kita ada masa lagi sebulan ya untuk para pengunjung, pelawat-pelawat Museum Tekstil Negara untuk datang ke museum untuk bersama-sama meraihkan pameran rahsia kebaya inilah. Okey, kebaya ni dia tidak perlukan pengenalan sebenarnya sebab ini adalah satu busana ataupun pakaian yang sentiasa dikenakan oleh wanita terutamanya di musim hari perayaan lah kan. Jadi kebaya ni ada macam-macam jenis. Kalau yang terkenal dan famous itu macam kebaya nyonya, kebaya baju pahang kan. Jadi apakah antara jenis-jenis baju kebaya yang dipamerkan bersempena dengan pameran rahsia kebaya ini? Ya, sebenarnya pameran rahsia kebaya ini kita menghimpunkan melebihi 60 pasang baju kebaya dari pelbagai fashion lah. Kebaya labuh, kebaya nyonya, kebaya pendek, dan juga pelbagai lagi kebaya-kebaya yang memang menarik dengan dari segi dia punya ketelitian, dari segi jahitannya, dan juga dari segi teksturnya yang menampakkan keanggunan si pemakai tersebutlah. Ya. Jadi dengan koleksi baju kebaya yang kita pamerkan ini yang melebihi 60 pasang baju yang
berusia ada yang berusia melebihi 50 tahun. Yang mana yang pernah dipakai oleh kita punya generasi kita yang lalu, kita pamerkan di galeri Saindra di Museum Tekstil Negara. Jadi banyak baju-baju kebaya yang pada masa ini kita pun tidak tahu adakah ianya ini disebut kebaya labur, ada ciri-cirinya, dan kalau nak tahu kenalah ke pameran rahsia kebaya. Macam yang anda sedang saksikan sekarang ni kan, ini antara sebahagian saja jenis-jenis baju kebaya yang kita pamerkan. Ada baju kebaya labur, ada baju kebaya pendek. Jadi kalau yang zaman moden ni selalunya dia sudah disulami dengan elemen-elemen moden baju kebaya ni kan. Jadi kalau kita lihat di skrin sekarang ni, ini yang asalnya lah baju kebaya yang dikenakan oleh zaman atuk nenek moyang kita dahulu. Bagaimana pemilihan kain, pemilihan warna juga berbeza jika nak dibandingkan dengan sekarang ya, Kuintan. Betul. Okey, kalau kita nak ceritakan berkenaan dengan pameran rahsia kebaya ini, setiap pameran ni selalu dia akan ada tema-temanya tersendiri. Bagaimana untuk pameran rahsia kebaya ini? Tema yang kita angkat pada tahun ini memang kita ambil kebaya lah, kerana memang hasrat kita di Jabatan Museum Malaysia untuk mengembalikan nostalgia pemakaian busana masyarakat kita pada masa dahulu, kerana bila kita sedia maklum bahawa pada masa kini kita sering didatangkan dengan pelbagai fashion di luar, jadi mungkin warisan kita ni agak ketinggalan, dilupakan. Jadi inilah masanya untuk kami di Museum Tekstil Negara untuk mengangkat kembali, mengetengahkan kembali kebaya ini kepada khususnya kepada generasi kita yang mungkin tidak tahu apakah pakaian-pakaian yang pernah diwarisi oleh nenek moyang mereka dahulu. Okey, untuk memastikan agar kejayaan pameran rahsia kebaya ini dapat dicapai, pasti ada kolaborasi daripada pihak Jabatan Museum bersama dengan jabatan-jabatan dan juga agensi kerajaan yang lain. Kalau Kuintan boleh kongsikan kolaborasi itu datang dari mana? So alhamdulillah sepanjang perjalanan kita menghasilkan pameran rahsia kebaya ini, kita mendapat sokongan yang padu daripada pelbagai pihak, khususnya rakan kerjasama, rakan strategik yang kita jalinkan untuk berkongsi pakaian-pakaian tradisi ini, dan juga mereka yang membantu kita dari segi penyelidikan khususnya kepada baju kebaya ini. Ianya adalah sebahagian dari rakan kerjasama kita ini adalah daripada museum di peringkat negeri, museum-museum agensi, badan-badan swasta dan juga NGO, dan tak lupa juga orang perseorangan, kolektor yang berminat, yang memang mereka menyimpan baju-baju kebaya ini. Jadi di situlah kita approach, kita panggil, kita mohon kerjasama, dan mereka dengan senang hati membantu kita sepanjang perjalanan kita untuk menghasilkan pameran rahsia kebaya ini. Itu yang saya nak tanya tu, kalau dah baju kebaya yang dipamerkan berusia 50 tahun, siapa yang menyumbangkan baju-baju kebaya itu datang dari mana? Jadi mereka ni daripada pemilik persendirian lah. Ada setengah diwarisi oleh keluarga, dan juga daripada museum-museum negeri memang ada pakaian-pakaian yang disimpan, yang dipamerkan. Jadi kita ingin mengangkat kembali, mengetengahkan kembali dengan pameran rahsia kebaya ini. Kita kumpulkan keseluruhan koleksi-koleksi yang ada untuk kita pamerkan menerusi pameran rahsia kebaya ini, agar ianya semua dapat ditonton, dapat kita pamerkan kepada masyarakat kita di seluruh Malaysia. Cantik baju kebaya ni. Tahun depan kita raya awal sikit. Kan? Jadi perlu kalau nak cari sumber inspirasi kan, nak mencari jenis-jenis desain pakaian baju kebaya yang sesuai dikenakan ataupun diperagakan untuk anda bersempena dengan Hari Raya nanti, boleh sama-sama hadirkan diri ke pameran rahsia kebaya. Sekarang ini sedang dilangsungkan, sedang dilaksanakan sehingga hujung bulan sehingga 31 Disember. 31 Disember. Tak lama lagi. 1 bulan lagi. Lokasinya di Galeri Saindra, Museum Tekstil Negara. Okey. Kita juga nak minta kalau Kuintan boleh kongsikan berkenaan dengan kebaya ini. Sebenarnya kita ada niat untuk mencalonkan kebaya ini di UNESCO bagi senarai nilai budaya
warisan budaya, warisan kemanusiaan UNESCO. Jadi Queen Tan, kalau boleh kongsikan bagaimana setakat ini secara ringkas perjalanan untuk pencalonan baju kebaya ini ke UNESCO? Sebenarnya pencalon ini datangnya daripada Jabatan Warisan Negara. Jadi kita di Jabatan Muzium Malaysia, khususnya Muzium Tekstil Negara ini menyokong untuk Jabatan Warisan Negara mengetengahkan untuk mengangkat baju kebaya ini bersama negara-negara lain seperti Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand untuk diangkat di peringkat UNESCO menjadi sebahagian kepada baju kebaya yang diiktiraf di peringkat dunia khususnya di UNESCO dan ianya masih berjalan dan insya-Allah kita mengharapkan satu keputusan yang baik yang dapat kita capai ya menerusi yang akan diterajui oleh Jabatan Warisan Negara ini dan kita sentiasa menyokong di peringkat kita untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan juga supaya hasrat ini akan terhasil dengan jayanya insya-Allah. Kita juga akan mendoakan agar baju kebaya ini mendapat pengiktirafan UNESCO. Bukannya apa, sebab contohnya kalau mana-mana lokasi bangunan, pakaian, sukan, mana-mana yang diiktiraf oleh UNESCO akan meningkatkan nilai estetika sesuatu itu. Jadi bayangkan kalau kebaya ini diiktiraf, maksudnya kita boleh canangkan kepada penduduk di luar negara berkenaan dengan pakaian tradisional kebaya ini kan, asalnya daripada kita yang berada di Asia ini kan. Okey, sedikit harapan daripada Queen Tan sendiri bersempena dengan pameran Rahsia Kebaya dan mungkin boleh war-warkan untuk penonton sama-sama meramaikan, memeriahkan lagi pameran ini. So harapan saya di peringkat jabatan dan juga Muzium Tekstil Negara amatlah tinggi, mengharapkan agar apa yang kita laksanakan Rahsia Kebaya ini akan dapat bersama-sama dapat diiktiraf dan juga dapat disokong oleh semua generasi, peringkat generasi untuk datang beramai-ramai untuk melihat dengan sendiri di hadapan mata bagaimana cantiknya, uniknya baju kebaya kita yang mana sebelum ini sering kita lupakan dan sekarang adalah masa untuk kita sama-sama melihat kembali khazanah dan warisan yang pernah kita ada suatu masa dahulu. Dan jangan lupa datang beramai-ramai ke Muzium Tekstil Negara yang mana pameran ini akan berlangsung sehingga 31 Disember 2023 dan kami insya-Allah akan menanti anda semua di Muzium Tekstil Negara. Okey, sekali lagi diingatkan untuk anda semua boleh sama-sama memeriahkan pameran Rahsia Kebaya yang berlangsung sehingga 31 Disember ini yang bertempat di Muzium Tekstil Negara. Terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Intan Rahimah Tengku Mat Saman bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan pameran Rahsia Kebaya. Sama-sama. Okey, baik. Seterusnya kami nak bawa anda ke Map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga amaran hujan lebat berterusan pada pagi ini. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Di sini dapat dilihat hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar perairan pantai timur semenanjung Malaysia dan ianya telah memasuki di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga sedikit di perairan negeri Pahang. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh berterusan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam lagi. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca cerah dilihat di kedua-dua buah negeri dan keadaan hujan hanya dicerap melibatkan kawasan di sekitar Kuching, Sarawak pada ketika ini. Kita jangkakan untuk keadaan hujan di Kuching ini boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan cuaca lembap, hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur, pedalaman dan juga di sekitar utara semenanjung Malaysia. Keadaan hujan dijangka boleh berlaku di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di pedalaman negeri Kelantan, pedalaman negeri Perak dan juga pedalaman negeri Pahang. Juga kita jangkakan menjelang tengah
hari nanti keadaan hujan masih lagi boleh berlaku sedikit di bahagian Johor Timur, Johor Barat. Manakala menjelang lewat petang, keadaan hujan boleh berlaku di sekitar keseluruhan negeri Johor sehingga ke tengah malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat di sini keadaan hujan pada sebelah petang nanti lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan sedikit di bahagian barat negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga sedikit di satu dua tempat di sekitar Tawau dan juga Sandakan. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.
Ya, kita bersua kembali. Seperti yang kita maklumkan seketika tadi, kita akan melihat dan juga menganalisis bagaimanakah pencapaian setahun Kerajaan Madani khususnya di setiap kementerian. Dan kali ini kita memberi bayangan dan juga tumpuan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP. KUSKOP antara pihak kementerian bertanggungjawab untuk mewujudkan satu ekosistem usahawan yang mampan, terutamanya untuk usahawan-usahawan kita yang baru sahaja berdaftar ataupun baru saja menjadi ahli perniagaan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi pasca COVID-19 ni kita nak tahu juga sebenarnya apakah antara pencapaian yang sudah pun dicapai oleh KUSKOP juga bersempena dengan setahun KUSKOP berada ataupun di bawah lembayung kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini kita bersama dengan menterinya. Saya perkenalkan pada pagi ini itu Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Okey, terima kasih Datuk bersama dengan kami pada pagi ini. Datuk, seperti kebiasaan kita akan memberikan tumpuan ataupun highlight kepada setiap kementerian. Highlight ini penting kerana kita akan melihat apakah antara pencapaian selepas setahun. Jadi pencapaian KUSKOP yang boleh YB Datuk highlightkan sepanjang setahun Kerajaan Madani ini. Ya, terima kasih Saudara Ismail dan Saudari Suhaida. Setakat Disember 2022, jumlah usahawan PMKS di negara kita adalah lebih 1.17 juta PMKS yang berdaftar. Maka highlightnya pada tahun ini kita telah melahirkan 83.361 usahawan PMKS yang baru setakat semalam. Jadi ada tambahan 83 ribu lah. Dan pada tahun ini juga kita telah memberikan pembiayaan berjumlah 5.19 bilion ringgit kepada 292 ribu orang usahawan. Berarti ada usahawan baru 83 ribu dan yang selebihnya adalah usahawan sedia ada. Dan pada saya ini merupakan satu pencapaian yang besar kerana kita telah melahirkan lebih daripada 83,000 usahawan mikro, usahawan kecil, usahawan sederhana yang baru. Dan selain daripada itu, kita juga telah melaksanakan beberapa inisiatif baru. Antaranya kita mulakan di Sabah dan Sarawak skim pembiayaan usahawan tamu untuk peniaga kecil yang berjualan di tamu-tamu mingguan, di pasar-pasar malam. Dan kita bercadang untuk kembangkan di seluruh negara selepas mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Dan kita juga telah melancarkan program pembangunan usahawan mikro Madani dengan dana 100 juta ringgit yang diberikan tambahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini kita sasarkan akan memberi manfaat kepada lebih 20,000 orang usahawan. Dan seterusnya kita telah melancarkan beberapa plan. Contohnya plan pembangunan penjajah dan peniaga kecil kita lancarkan. Plan pempemulihan usahawan informal kita lancarkan tahun ini juga. Dan plan strategik pembangunan PMKS juga kita lancarkan pada tahun ini. Ini antara highlight yang saya ingin kongsikan. Selain daripada itu, kita juga telah meneruskan program pembangunan usahawan franchise dan juga program galakan ekspor kepada syarikat-syarikat PMKS kita. Ini antara highlights yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Satu pencapaian yang cukup membanggakan sekali terutama daripada KUSKOP kerana kita tahu sektor perniagaan ini antara sektor yang perlu diberikan penekanan kerana ini antara sektor yang juga turut memacu pembangunan ekonomi negara Malaysia. Dan bila kita bercerita berkenaan dengan ekonomi ini, antara tumpuan utama ekonomi Kerajaan Madani adalah untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di Asia. Top 20 katanya. Jadi bagaimana KUSKOP memainkan peranan untuk merealisasikan aspirasi ekonomi Kerajaan Madani ini? Ya, betul dalam kerangka ekonomi Madani itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meletakkan satu wawasan yang
cukup besar untuk kita mengantarabangsakan PMKS kita dan untuk menjadikan PMKS kita ini jago serantau. Kalau kita melihat kepada data PMKS di negara kita, setakat Desember 2022, daripada 1,17 juta perniagaan berdaftar PMKS, 78% itu adalah perusahaan mikro. Jadi kita kena mengambil tumpuan untuk membina perusahaan sederhana, perusahaan kecil yang boleh memberi impak yang besar. Bagaimana kita mencapai wawasan kerajaan, wawasan yang amat berhormat Perdana Menteri, itu menjadikan PMKS ini jago serantau dan juga untuk kita mengantarabangsakan PMKS kita. Jadi di peringkat kementerian kita telah mengambil keputusan, mengambil pendirian untuk memberi tumpuan. Yang pertamanya untuk kita membangunkan industri yang berimpak tinggi di kalangan PMKS kita dengan memberi tumpuan kepada sektor-sektor seperti aeroangkasa, pertanian pintar, peranti perubatan, elektrik dan elektronik, otomotif, industri halal, gas dan minyak, bioteknologi. Inilah sektor-sektor industri berimpak tinggi yang kita mahu bangunkan di kalangan PMKS kita. Ini yang pertama. Kemudian kedua, mempersiapkan PMKS kita ini ke peringkat antarabangsa. Jadi apa yang kita laksanakan adalah menyediakan garis panduan pematuhan ESG, Environment, Social, Governance, ESG di kalangan PMKS kita, karena pasaran-pasaran besar di dunia ini telah mensyaratkan pematuhan ESG sebagai kriteria yang penting untuk mana-mana produk dan perkhidmatan memasuki pasaran tersebut. Pasaran Eropa, pasaran Amerika, pasaran Jepun, pasaran Australia dan pasaran yang lain. Dan saya pikir kita akan galakkan. Dan kita sebenarnya sudah membangunkan garis panduan ESG tersebut untuk PMKS. Bagaimanapun kerana yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang kita jemput untuk mempengerusikan mesyuarat dan melancarkan, beliau berada dalam keadaan sedang pulih. Kita akan menjadualkan semula. Selepas dilancarkan, ini akan memberikan impak yang besar kepada PMKS kita. Yang ketiganya, kita mahu membangunkan PMKS kita ini supaya mereka menerokai pasaran modal. Dan beberapa minggu yang lepas saya telah mengadakan perjumpaan dengan 48 syarikat PMKS yang telah dipersiapkan, telah dibantu dan kini mereka bersedia untuk disenaraikan di bursa saham. Dan program-program seperti ini kita akan teruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini yang kita mahu, PMKS ini juga boleh dibangunkan kepada penyenaraian di bursa saham. Jadi inilah antara tumpuan kita untuk membangunkan PMKS kita seperti mana dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya. YB Datuk, kita juga melihat ada beberapa situasi di peringkat global yang memungkinkan turun naik dari segi prestasi dan juga potensi PMKS ini. Mungkin harapan dan juga jangkaan daripada YB Datuk berkenaan tentang potensi pemulihan, malah pembangunan yang boleh dilakukan atau boleh dipertingkatkan dalam konteks PMKS ini, Datuk. Ya, saya tahu senario semasa di dunia kita ini banyak memberi kesan kepada pemulihan di kalangan PMKS kita dengan berlakunya perang Rusia, Ukraine, dengan berlakunya konflik di Gaza, Palestin dengan Israel yang telah mengganggu rantaian bekalan di seluruh dunia. Ianya memberi kesan kepada PMKS bukan hanya di negara kita,
tetapi juga di seluruh negara. Cuma harapan saya dengan penumpuan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang kita menumpukan fokus kepada 8 bidang industri yang mempunyai apa yang saya sebutkan tadi, industri yang mempunyai berimpak tinggi. Keduanya dengan membangunkan garis panduan ESG sebagai satu langkah kita mempersiapkan PMKS kita ke arah pengantarbangsaan, dan juga kita mahu mempersiapkan PMKS kita ini ke pasaran modal. Sudah tentu harapan saya ingin melihat ianya dapat dilaksanakan dengan program sokongan dari segi pembiayaan, bimbingan dasar yang kita sediakan ini. Saya amat yakin dari segi prestasinya saya ingin melihat lebih baik daripada prestasi PMKS tahun 2022. Ya, insya-Allah ini boleh direalisasikan juga dengan kerjasama daripada pihak PMKS sendiri dan juga keinginan mereka untuk mengembangkan perniagaan. Bukan saja platform itu sudah disediakan oleh pihak kementerian, malah ini perlu direbut dan juga diambil oleh para peniaga di luar sana. Okey, dalam kita bersama dengan KUSKOP ini kan, untuk pengetahuan anda semua, kita ulang lagi sekali, pada 8 hingga 10 Disember nanti akan berlangsungnya program setahun kerajaan madani di pekarangan Stadium Bukit Jalil. Jadi KUSKOP tidak ketinggalan, akan mempunyai ruai mereka tersendiri untuk berkongsi pada anda semua berkenaan dengan kejayaan yang sudah dicapai oleh mereka selama setahun. Dan yang mencuri tumpuan adalah berkenaan jualan Mega Madani. Datuk akan berkongsikan dengan lebih lanjut berkenaan jualan ini. Ya, jualan Mega Madani ini telah diletakkan tanggungjawabnya kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita telah mengadakan penyelarasan dan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk melaksanakan jualan Mega Madani. Jadi ianya meliputi pertama jualan Madani Koperasi, juga jualan Rahma, jualan Agro Madani, jualan My Grocer Wilayah, jualan usahawan, jualan aneka rasa madani, jualan food truck dan juga program padanan perniagaan. Jualan Rahma itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jualan Agro Madani akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jualan My Grocer oleh Jabatan Wilayah Persekutuan. Dan selebihnya itu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi ini menunjukkan ada sinergi dan kerjasama yang cukup padu di kalangan di antara kementerian-kementerian di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan jualan usahawan, 183 usahawan akan mengambil bahagian. Begitu juga dengan food truck, 20 usahawan food truck akan mengambil bahagian. Jualan aneka rasa madani, 10 jualan mencakupi menu-menu negeri yang unik tu kita akan perkenalkan sepanjang jualan Mega Madani ini. Dan di antara manfaatnya adalah harga barangan itu kita jual sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Kita kata harga Rahmah lah. Harga Rahmah, harga Madani. Jualan Rahmah, jualan Madani Koperasi dan jualan Agro Madani itu harganya sehingga 30%. Mengikut item-item barang-barang yang kita jual pada sepanjang program 1 tahun kerajaan madani inilah, daripada 8 hingga 10 Disember. Jadi saya jemput semua untuk sama-sama berkunjung ke reruai kementerian jualan Mega Madani ini, dan kita jumpa sana. Saya juga akan berada di sana pada 10 Desember nanti, karena sebelum itu saya perlu berada di Sabah untuk sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan yang juga akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 7 Disember. Okey. Banyak aktiviti dan juga jualan-jualan menarik yang akan disediakan nanti. Cuma YB Datuk, tadi seketika kita juga ingin meneruskan dan juga melanjutkan berkenaan tentang sepanjang 2023 ini. Kita juga ingin mengetahui antara program dan inisiatif baharu yang diperkenalkan oleh KUSKOP pada tahun 2023 yang difahamkan
skim pembayaran usahawan tamu, pengukuhan mikro madani dan juga menggubal pelan tindakan dasar dan sebagainya. Mungkin boleh diperjelaskan secara terperinci berkenaan antara program dan inisiatif baru yang diperkenalkan pada 2023. Ya, skim pembangunan usahawan tamu seperti mana saya jelaskan tadi itu untuk kita memberikan modal perniagaan sehingga RM5.000 kepada usahawan-usahawan kecil yang berniaga di tamu-tamu, pasar-pasar malam. Termasuklah mereka yang berniaga di tepi-tepi jalan, berhampiran dengan bangunan-bangunan kerajaan seperti hospital, sekolah yang selalunya kita lihat banyak peniaga kecil berjualan. Manakala pelan pembangunan penjajah dan juga pelan pempumalan usahawan informal ini mencakupi pelbagai pendekatan, inisiatif kita dan strategi kita untuk memperkasahkan kesadaran di kalangan penjajah peniaga kecil supaya mereka mendaftarkan perniagaan. Kita maklum dan kita sedar masih banyak penjajah ini yang tidak mendaftarkan perniagaan mereka. Jadi kita mahu data supaya kita boleh merangkal dasar dan program yang lebih baik. Dan dalam masa yang sama, selepas mereka berdaftar, contohnya memiliki permit ataupun lisin berniaga walaupun sebagai penjajah, maka mereka mempunyai akses yang lebih baik kepada pembiayaan yang diberikan oleh agensi-agensi di bawah kementerian saya, seperti Tokoh Nasional, Laman Ikhtiar Malaysia, Bank Rakyat, malah juga di agensi-agensi di bawah kementerian lain. Dan juga mereka mempunyai akses kepada perlindungan sosial yang lebih baik jika mereka mendaftarkan perniagaan mereka. Dan di bawah pelan pembangunan pula, kita telah menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah. Yang juga secara rintisnya dimulakan di Sabah, tetapi hari ini selepas beberapa kali kita mengadakan libat urus dan perjumpaan dengan exco kerajaan negeri, ianya diterima dan exco ini mahu pendekatan ini dipanjangkan di semua negara di negeri masing-masing. Jadi ini antara inisiatif lah. Saya juga tertarik dengan projek Be Your Own Boss, Business in Transformation dan juga Business Export Program serta program galakan ekspor Bumiputra. Ini antara mungkin rangkuman sepanjang tahun 2023 di bawah lembayung program dan inisiatif baru yang diperkenalkan oleh Skuskop. Jadi mungkin penjelasan ringkas berkenaan Be Your Own Boss, Business in Transformation, BEP dan GEP ini. Ya, Be Your Own Boss ini adalah satu program di bawah Pernas untuk kita membangunkan usahawan franchise di negara kita, dan setakat ini kita telah memberikan pembiayaan sebanyak 13,6 juta ringgit kepada 48 usahawan franchise pada tahun ini sahaja. Manakala bagi program ekspor ataupun program bisnes ekspor program yang dilaksanakan oleh SME Bank dan juga program galakan ekspor, kita telah membawa sebanyak 47 usahawan PKS Bumiputra untuk menyertai misi perdagangan di luar negara dan telah menjana potensi jualan yang sangat-sangat memberangsangkan kepada semua PKS yang terlibat. Ini juga diteruskan dengan Dakom 2030 ataupun Digital Koperasi. Jadi penjelasan yang lebih menarik. Kita juga telah melancarkan dasar koperasi Malaysia pada tahun ini. Ianya merupakan kesinambungan kepada dasar koperasi yang terdahulu dan kita tambah baik. Ini akan melibatkan antara lainnya inisiatif kita ataupun pindaan kepada akta koperasi yang kita sedang teliti sebagai sebahagian daripada pelaksanaan dasar koperasi ini dengan harapan supaya gerakan koperasi di negara kita akan terus berkembang maju, memberi sumbangan kepada ekonomi dan kepada nilai KDNK negara kita pada peratusan yang lebih besar. Ini termasuklah kita mempermudahkan
proses penubuhan koperasi yang pada hari ini 5 orang keanggotaan minimum pun sudah boleh menubuhkan koperasi mereka. Itu dinamakan digital. Tidak semestinya digital, tetapi kita juga menggalakkan koperasi yang terlibat dalam sektor perkhidmatan berasaskan digital. Contohnya di Pahang kita ada koperasi yang terlibat dalam MySports, membangunkan perkhidmatan dan produk mereka yang berasaskan kepada sektor digital. Okey, baik. Sekali lagi, YB Datuk sama-sama mewar-warkan untuk hadir beramai-ramai kejualan Mega Madani akan berlangsung pada 8 hingga 10 Disember nanti. Ya, saya ingin menjemput kepada semua warga Malaysia yang sedang menonton rancangan ini untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, bersama-sama dengan saya dan warga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sepanjang berlangsungnya sambutan 1 tahun Kerajaan Madani pada 8 hingga 10 Disember di Stadium Bukit Jalil. Dan seperti mana saya katakan tadi, Kementerian menyediakan jualan Mega Madani yang sudah tentu dengan kadar harga yang jauh lebih murah daripada pasaran, menjadi tarikan untuk saudara-saudari semua berkunjung dan mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada usahawan-usahawan kita. Baik. Kita jumpa di sana. Jumpa di sana. Terima kasih Datuk Semua hari ini untuk berkongsi berkenaan apa yang sudah dicapai oleh KUSKOP sepanjang setahun berada di bawah lembayung Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Madani. Kita balik seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity, and settle violence against Palestinians in the West Bank. Immediately cease the forced displacement of civilians. Investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Kita bersuka kembali. Islamic Finance ataupun keuangan Islam sudah pastinya menjadi fokus dalam kita melihat bagaimana institusi perbankan dan juga transaksi keuangan ini adalah mengikut kepada suatu situasi dan juga pematuhan syariah. Jadi BIMB Securities sudah pastinya akan memperihalkan perkara ini dan akan kita mengorak lanjut dan juga kita akan bercakap lanjut berkenaan bagaimana BIMB Securities meneroka potensi pelaburan patuh syariah. Bersama dengan saya adalah Dr. Rosrani Rasul yang juga merupakan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Securities Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar, Doktor? Terima kasih kerana bersama kami. Doktor, secara ringkas mungkin boleh diceritakan latar belakang BIMB Securities, peranannya dan bagaimana dalam menganalisis atau menilai potensi pelaburan patuh syariah ini, Doktor?
Terima kasih atas jemputan ini. Kami di BNB Securities adalah syarikat pembukaan saham yang patuh syariah lengkap. Anak syarikat Bank Islam yang disenaraikan di papan utama di Bursa Saham Malaysia. Operasi kami adalah berkaitan dengan pembelian dan penjualan saham untuk syarikat-syarikat agam seperti KWSP, PNB, Lembaga Tamu Haji, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan juga pelabur runcit. Kami dengan pengalaman yang lebih 30 tahun, kami mempunyai pengalaman yang luas di dalam pelaburan syariah. Kami juga disokong oleh warga kerja yang bukan sahaja cekap, berpengalaman, bertauliah dan profesional untuk memberikan cadangan-cadangan pembelian dan penjualan saham untuk syariah, saham-saham syariah. So soalan tadi di mana potensi untuk saham-saham yang syariah ni, kami patuh syariah, kami menjangkakan potensinya akan menjadi lebih hebat, dipacu oleh inisiatif-inisiatif kerajaan untuk memacu ekonomi yang lebih tinggi. Kita melihat banyak news flow yang baik daripada kerajaan, pelaburan-pelaburan dibawa masuk, dan kami menjangkakan terdapat limpahan untuk pasaran-pasaran saham yang kita sedang lihat sekarang lah. Kemasukan pelabur asing yang begitu hebat di pasaran saham, dan ini disokong juga oleh pengalaman kami, dan warga kerja ini memberi keyakinan kepada pelabur untuk terus melabur di pasaran saham yang patuh syariah. Okey. Doktor sudah menyebutkan berkenaan tentang pelaburan asing dan sebagainya. Maka dalam konteks lanskap ekonomi semasa, prospek pertumbuhan pelaburan patuh syariah di Malaysia, mungkin kita ingin mengetahui untuk unjuran tahun 2024. Unjuran di mana tu? Tahun 2024. Bagi prospek pertumbuhan pelaburan patuh syariah ini. Selari dengan ekonomi negara yang dijangka menjadi lebih mampan, berdaya saing, selalunya ia selari dengan potensi pasaran saham itu sendiri. Kerana keyakinan pelabur kepada keadaan ekonomi akan terlimpah kepada pasaran saham. Itu yang kita menjangkakan, dan kita menjangkakan dengan kemasukannya harga-harga minyak yang tinggi, pelabur-pelabur daripada Timur Tengah akan terus melabur di dalam pasaran saham kita. Dipacu juga oleh pasaran saham yang dilihat di bawah nilai. Dan kami menjangkakan permintaan syarikat-syarikat agam seperti yang saya sebutkan tadi akan terus berterusan sehinggalah ke tahun depan. Saya pada pendapat kami adalah penting kerana keadaan politik negara yang begitu baik sekarang, yang akan terus memacu kepada keyakinan pelabur. Itu adalah sesuatu yang antara yang terbaik di Asia yang kita lihat sekarang lah, Malaysia, yang akan terus memberikan impak-impak yang amat besar kepada pasaran saham, terutamanya pasaran saham yang patuh syariah. Disebutkan tadi situasi geopolitik yang pelbagai dan juga rencam ekonomi di peringkat global. Strategi yang mungkin dimainkan oleh BNB Securities dalam melihat pelaburan dan juga menguruskan risiko yang berkaitan untuk pelanggan. Kita impak tu mesti ada, kerana kita adalah ekonomi terbuka dan pasaran kewangan kita juga terbuka. So jadi impak tu tidak dapat dielakkan. Jadi kami mencadangkan kepada pelanggan untuk melabur kepada syarikat yang mempunyai operasi di dalam negara sahaja. Untuk mengelakkan syarikat yang mempunyai operasi di luar negara, kerana kita tidak tahu berapa lama impaknya. Cuma yang paling penting kami tekankan di sini, impak tu masa tercetusnya konflik dunia, kita ada 2 konflik dunia sekarang, Rusia Ukraine ataupun di Timur Tengah. Impaknya sekarang kami melihat agak lemah dan terkawal. Itu adalah penting. So jadi kita menjangkakan tekanan-tekanan itu tidak berterusan dan semakin lemahlah. So jadi pelabur-pelabur boleh terus melabur tanpa ada ragu-ragu, kerana kami berharap geopolitik itu semakin reda. Itu yang kita nak, kerana kalau kita nampak bila impaknya contohnya di Timur Tengah terdapat tekanan-tekanan yang tinggi
kepada harga minyak, kepada harga emas. Jadi itu akan membuatkan keadaan ketidaktentuan ekonomi itu akan berlaku, ya. Jadi kita berharap konflik-konflik dunia ini akan semakin perlahan dan berakhir, ya. Pasal kita tidak nampak apa pun yang kita dapat daripada konflik-konflik dunia. Dan satu perkara yang positif yang kita nampak, konflik di Timur Tengah itu semakin reda. Itu adalah menggembirakan kita lah, kerana tidak akan terdapat limpahan-limpahan negatif kepada ekonomi Malaysia. Ya. Ini kita nak juga ceritakan, tadi disebutkan untuk melabur dalam negara, ya. Potensi jenama tempatan dan bagaimana pelabur boleh mengambil peluang kepada mungkin situasi global yang tidak menentu dan juga penawaran produk-produk tempatan pada ketika ini, dan pelabur-pelabur boleh mengambil peluang kepada produk-produk tempatan yang ditawarkan pada ketika ini. Saya selalu menyarankan untuk mendapat cadangan pelaburan, pergi kepada syarikat yang mempunyai lesen yang sah. Ya. Lesen yang sah, kami syarikat-syarikat ini, terutamanya BNB Securities ini, kami mempunyai lesen yang bertauliah, warga kerja yang profesional yang boleh memberi nasihat-nasihat pelaburan. Itu yang cadangan kami, kerana kami memantau, menilai dan memberi cadangan secara berterusan. Mungkin keadaan itu boleh bertukar, ya, bertukar. So kita keperlukan nasihat yang profesional untuk kita berikan kepada pelabur-pelabur kita. So nasihatnya, macam mana kita membuat pelaburan di dalam keadaan ekonomi geopolitik yang tidak menentu, adalah menampak nasihat daripada mereka yang bertauliah dan berpengalaman. Itulah kelebihan kami di BNB Securities. Kerana kami telah berada di dalam industri ini hampir 30 tahun. Ya. Jadi untuk mengelakkan membuat pelaburan-pelaburan yang tersalah, ya, dan mungkin tidak informasinya tidak lengkap. So jadi pergilah kepada syarikat yang mempunyai yang bertauliah, yang diiktiraf oleh kerajaan, antaranya BNB Securities. Cuma itulah, saya pun agak sedikit tertanya-tanya, kerana pelaburan itu sudah pasti ia berisiko. Ya, cuma kita membuat timbang tara antara pelaburan yang berisiko tinggi dan juga pelaburan yang berisiko rendah. Seringkali penerima ataupun pengguna-pengguna menerima WhatsApp, Telegram dan sebagainya untuk mengajak kepada produk-produk dan juga tawaran pelaburan. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut bagaimanakah tawaran pelaburan ini adalah tawaran pelaburan yang selamat. Jadi untuk melindungi mereka daripada scammer ini, bagaimana, Doktor? Ini adalah satu isu besar, ya, kerana kita selalu mendapat WhatsApp, kita dapat panggilan telefon yang menyatakan terdapat pulangan yang hebat, ya. Selalunya pulangan yang hebat untuk pelaburan-pelaburan. Selalunya pada pendapat kami, kalau pulangan yang dijanjikan tinggi, is too good to be true. Ya, it's too good to be true. Jadi kami mencadangkan dan menyarankan kepada rakyat Malaysia untuk melabur pada syarikat yang hanya diiktiraf oleh kerajaan. Dan kita boleh membuat penyelidikan dengan Securities Commission of Malaysia untuk melihat syarikat-syarikat mana yang ada lesen, yang diiktiraf, yang diberi lesen untuk kerajaan untuk melabur. Dan kita boleh nampak syarikat-syarikat yang ditiram ini seperti BNB Securities, kami tidak akan menghantar WhatsApp. Kami akan memakai saluran-saluran rasmi, ya, untuk membuatnya saranan pelaburan. Jadi jika kami menyarankan kepada rakyat Malaysia supaya bijak melabur, ya, dan jika kita bijak melabur, kita akan mengurangkan risiko kita, ya, dan mendapat pulangan yang baik. Itu yang kita sarankan. Okey, sekali lagi BNB Securities menyediakan saluran kepada pelabur untuk membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat tersenarai penuh dalam konteks pelaburan patuh syariah. Jadi apa mungkin maklumat atau laman sesawang yang boleh dilayari untuk mendapatkan lebih lanjut berkenaan BNB Securities? Kami mempunyai laman sesawang yang
pada saya cantik, yang menarik, ya, yang boleh pelabur-pelabur lihat di www.bimbsecurities.com.my, mempunyai banyak informasi-informasi yang telah dikaji, yang telah membuat kajian yang mendalam, ya, untuk bukan saja pelabur-pelabur agam kami, tapi pelabur-pelabur runcit kami. Dan bila kita memakai saluran ini, so bermakna kita telah menjalankan satu metodologi yang spesifik, ya, untuk memberi saranan pelaburan untuk semua pelabur-pelabur kami. Jadi pergilah kepada laman sesawang kami yang sedang dipaparkan itu untuk mendapat informasi-informasi yang lebih banyak yang kami rasakan memberi khidmat perkhidmatan yang baik kepada pelabur-pelabur. Okey, terima kasih Dr. Rosnani bersama dengan kami. Terima kasih BNB Securities kerana bersama dengan kami. InsyaAllah laman sesawang telah pun disediakan dan juga telah dikongsikan bersama dengan anda. Teruskan bersama dengan Shu kerana kita akan berkongsi berkenaan berat badan ideal, gaya hidup sihat bersama Jamu Jelita. Silakan Shu. Sebelum ni, saya kurang yakin dengan kulit saya. Toner tak sekata, nampak kusam, tak bermaya. Sebenarnya, nak kulit cantik ni mudah je. Selain jaga gaya hidup, minum je Pearl White Putih Mulus. Sejak saya amalkan Pearl White Putih Mulus yang diperkaya dengan tomato, astaxanthin, pine bark, masalah kulit pun berkurang. Kulit lebih cerah berseri. Pearl White Putih Mulus ni bukan untuk wanita je. Lelaki pun boleh tau. Sekarang nak buat aktiviti luar pun tak risau. Jom dapatkan Pearl White Putih Mulus di pasaran. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Jadi saya perkenalkan Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita untuk berkongsi berkenaan produk yang dibawakan hari ini. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Syu. Terima kasih Syu. Cantik Syu hari ini. Terima kasih. Okey, hari ini sebenarnya Syu ada nak kongsi tentang rahsia penjagaan berat badan. Tadi kita dah share kan. Okey, tanpa buang masa. Okey, sebenarnya apa yang Atira nak share hari ini, benda yang satu yang cukup buat Atira teruja lah, terutama buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Sebab setiap kali Atira bersiaran, Atira happy bila ramai yang caller bagi tahu bahawa semenjak mereka amalkan produk Lemon Curve, mereka tidak ada lagi masalah takut dengan timbang. Sebab ramai di kalangan kita kalau tengok timbang tu macam sesuatu yang kalau boleh jauhkan, takut kan. Tapi semenjak amalkan Lemon Curve, alhamdulillah ramai yang share. Dia kata, Puan Atira, saya dah dapat berat badan ideal, saya dah selesa dengan berat badan terkini, dan ini adalah satu produk yang saya rasa wajib dikonsum oleh semua orang-orang hebat di Malaysia kan. Jadi apa yang saya nak share ini pastinya salah satu produk yang tadi Atira cakap, rahsia tentang penjagaan berat badan anda. Lemon Curve adalah produk yang kita selalu sangat kongsi dan Selamat Pagi Malaysia, dan ramai juga testimoni yang berkongsi tentang kehebatan produk ini. Sebab tak percaya, dekat luar ramai yang ada masalah suka makan berlebihan, dan ini bukan sekadar cakap kosong. Buktinya bahawa Malaysia sendiri sahkan bahawa 1/2 daripada rakyat Malaysia ada masalah berat badan. Contohnya kalau kita berdiri antara 3 orang, salah satu daripada kita ada masalah berat badan berlebihan. Oleh kerana apa? Kerana punca suka makan berlebihan. Dan hal ini sebenarnya boleh produk Lemon Curve kita lah. Anda boleh lihat dulu sebelum mengamalkan produk Lemon Curve dan selepas mengamalkan produk Lemon Curve. Jadi anda di rumah, macam tadi Atira share, anda ada masalah semua yang sama macam Atira cakap tadi, Atira explain tadi. Inilah masanya dapatkan produk Lemon Curve, sebab tak percaya Lemon Curve akan bantu korang untuk dapat badan yang lagi cantik. Dan sedikit demo daripada Atira. Ramai juga tanya macam mana sebenarnya Puan Atira Lemon Curve ni boleh bantu untuk mendapatkan berat badan ideal. Okey, kalau depan Atira ni ada satu air, dan anda boleh perhatikan atas lapisan air itu ada minyak. Kita masukkan minyak sebab ini adalah satu demo kita nak tunjuk kepada anda bahawa minyak itu adalah sisa kumpulan najis dan juga toksin dalam badan kita yang menebal hari demi hari, dan kadang-kadang ada orang yang ada masalah seminggu 2 kali je membuang. Ada orang yang masalah makan hari-hari tapi 3 kali sehari baru membuang. Sebenarnya benda itu tak bagus, sebab kita hari-hari kena melawas supaya seimbang dengan apa yang kita makan, seimbang apa yang keluar. Bila dia menebal, itulah punca salah satu barang kita banyak toksin. Jadi ini adalah Lemon Curve yang Atira nak share kepada anda. Sebenarnya penggunaan Lemon Curve, dalam ni ada serat inulin. Fungsinya adalah untuk bantu menyerap semua sisa makanan tadi, kemudian dikumpulkan. Nampak? Dia kumpulkan, kemudian seawal 4 hingga 8 jam anda akan ketandas untuk mengeluarkan semua, buang segala sisa makanan supaya tidak ada yang tersimpan. Punca ada masalah berat badan, punca susah lawas, dan punca anda ada masalah sistem pengadaman yang tidak sihat, Syu. Okey, baik. Selain pada Lemon Curve juga, hari ini kita ada produk untuk wanita di luar sana. Betul. Pearl White Putih Mulus. Sebab Anda percaya, menjadi wanita, terutama wanita yang dah berusia ni, kita lagi sering kena jaga penampilan. Macam Atira dah masuk yang 30-an ni kan. Bila kita 30-an, banyak tau nutrisi dalam badan tu berkurang yang mengakibatkan kulit kita ada masalah dan sebagainya. Lagi bila wanita berusia 50-an, dan pada waktu ini berlaku perubahan hormon yang mana wanita akan lalui proses seperti
orang kata apa, proses menopause. Dan bila tak ada lagi hormon estrogen, hormon progesteron dalam badan, hal ini sebenarnya membuatkan kulit hilang keanjalan, kulit menjadi nipis dan kulit hilang kelembapan. Sebab tu macam Mak Tira umur 60, dia selalu cakap, Mak ni selalu kalau kulit tu kan, kalau mandi, lepas mandi tu kalau kita buat macam ni kat kulit ada garis, gatal-gatal, kulit tu cepat sangat kering. Kenapa? Sebab itu normal. Bila kita memasuki usia 30-40, dalam badan kita ada kekurangan nutrisi seperti kolagen dan sebagainya yang menyebabkan keanjalan kulit tu berkurang. Jadi elastisiti kulit berkurang, kelembapan kulit pun berkurang, dan hal ini menyebabkan ramai wanita di luar yang memasuki usia 40-an, 50-an cepat sangat kulit tu sensitif, cepat sangat naik jeragat sebab kulitnya dah menipis. Sebab itulah hari ini saya bawakan produk Puak Putih Mulus khas untuk anda di rumah yang kita boleh bantu untuk merawat masalah kulit dari dalam. Dan dalam ini kita lengkapkan dengan bahan seperti Astaxanthin, buah-buahan beri, ada juga orang kata apa, vitamin E, vitamin C, ada coenzim Q10 yang boleh bantu melindungi sinaran UV dari dalam kulit anda. Dalam masa yang sama juga bantu untuk cegah penuaan dan bantu boost kolagen dalam kulit supaya kulit kita kekal awet muda. Okey, anda di rumah kalau yang mana nak dapatkan Puak Putih Mulus, ini adalah jaminan daripada Tira bahawa produk ini adalah produk pertama yang Jamu Kita keluarkan dah 12 tahun kat pasaran. Ramai yang dah beli, ramai yang repeat order, semua berpuas hati dengan kehebatan Puak Putih Mulus. Dan kita ada juga pengguna yang dah amalkan. Okey, sebenarnya Puak Putih Mulus bukan sahaja boleh diamalkan oleh wanita yang dah berusia, boleh diamalkan dari usia remaja, lelaki boleh amalkan. Dan ini salah satu pengguna kita yang berusia 27 tahun. Beliau ada masalah jerawat di sekitar muka. Ada masalah orang muda ni kadang-kadang kalau kulit itu bermasalah, apa yang dia lagi suka adalah pakai makeup lagi tebal. Lagi banyak masalah, lagi tebal foundation, lagi banyak jerawat, lagi banyak pakai foundation, dan hal itu menyebabkan kulit kita tidak bernafas. Lagilah dia sumbat foundation tu masuk dalam jerawat tu, yang lagi jerawat pula merah-merah, akan menyebabkan lagi banyak masalah. Dan semenjak beliau nak cakap laju punya pasal anda boleh tengok kat sini lepas dia amalkan produk Puak Putih Mulus, anda boleh lihat macam mana perbezaan sebelum dan selepas. Jerawat yang ada parut tadi tu dah beransur hilang dengan mengamalkan produk Puak Putih Mulus. Jadi ini bukan atas cakap kosong, pengguna kita yang sharekan sendiri. Anda dekat rumah kalau nak beli jangan was-was, kita dah 12 tahun kat pasaran, diyakini pengguna ada pengkerasan makanan semua. Dan yang terakhir buat hari ni, dah jaga kulit, dah jaga badan, penjagaan luar pun sangat penting. Pearl White Set Putih Mulus, yang ini untuk dalaman, yang ini juga untuk kulit. Ada 3 produk mengandungi Pearl White Day Cream, Pearl White Night Cream dan juga Pearl White Soap. Pearl White Soap merupakan sabun yang membersih secara mendalam, membantu mencerah dan meremajakan kulit. Kalau anda yang jadi suka pakai makeup tebal-tebal, kadang-kadang bila kita dah buang makeup, kita masih rasa ada sisa baki makeup yang kat muka yang betul-betul tidak bersih tu, boleh pakai Pearl White Soap kita sebab dia memang bersih secara mendalam. Nama yang share dengan Tira, dia kata saya pun Tira, saya pakai sabun ni kalau setiap kali saya pakai makeup tebal, sebab bila cuci muka tu memang tanggal habis, kita akan rasa kulit kita tu macam bernafas tau, bersih sebab tak ada lagi sisa-sisa solekan degil. Dan seterusnya kita juga Pearl White Day Cream. Pearl White Day Cream adalah krim siang yang bantu untuk lindung kulit dari sinaran UV, bantu untuk menutup celah serta bantu untuk meratakan toner kulit dan mencerahkan kulit. Dan akhir sekali Pearl White Night Cream bantu merawat masalah kulit, menganjal dan mengecilkan pori. Dan ketiga produk ini berharga RM55.90. Nak promo anda boleh tengok acara live setiap hari di Jamu Je Talk Official. Kita ada buat live daripada pukul 2 sampai pukul 5.30. Banyak gila promosi yang kita akan share. Kalau anda berminat boleh follow TikTok kita Jamu Je Talk Official dan juga hubungi 1800 88 5510. WhatsApp kami di 0113535753. Dan secara ringkasnya anda nak dapatkan berat badan ideal, boleh dapatkan lemon curl yang berharga RM35. Nak dapatkan Puak Putih Mulus berharga RM38.90 dan juga Pearl White Set Putih Mulus penjagaan kulit secara luaran berharga RM55.90. Dan kesemua produk ni anda boleh amalkan tanpa was-was, semestinya 12 tahun di pasaran diyakini pengguna, dan Jamu kita cukup terkenal dengan tagline kami produk berkualiti dengan harga mampu milik. Okey, baik, terima kasih Tira bersama kita hari ini. Ini antara produk yang kami kongsi pada anda. Boleh hubungi talian yang tertera untuk mendapatkan segala produk yang kita kongsikan untuk menjaga kesihatan anda. Sekali lagi terima kasih Atira bersama hari ini. Juga kita bersama dengan Ismail sekali lagi. Okey, terima kasih Atira. Berat badan ideal, gaya hidup sihat. Betul. Alhamdulillah. Saya pun nak dapat berat badan ideal. Ya, betul. Wajib semua orang. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Atira dan juga pada penonton kita kerana sudah pun bersama kami selama 2 jam dari 8 hingga 10 pagi. Semua perkongsian kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk anda. Okey, kita berakhir di sini dan juga jangan lupa 8 hingga 10 Disember nanti untuk kita melihat bagaimana setahun Malaysia Madani diadaptasi dan juga dimanifestasi kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi jom datang beramai-ramai ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember nanti. InsyaAllah. Kita berakhir di sini. Ya, saya Syuhaidah Arifin. Saya Ismail Adnan. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Dan sebenarnya kita sebelum terlupa, ada suatu pengumuman kita ingin berikan bersama dengan anda, suatu perkongsian berkenaan jelajah sekawan bintang radio klasik 30
November hingga 3 Disember di Kompleks Kraft Kuala Lumpur Jalan Conley bersempena dengan sambutan Hari Batik Malaysia. Jadi datang beramai-ramai dan pelbagai aktiviti yang dianjurkan dan anda boleh dapatkan maklumat seperti mana kita kongsikan. Terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.